Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim wa bika nasta'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya muliakan ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala semua. Syukur pada Allah, hari ini adalah hari Jumaat bersamaan 1 Disember 2023. Pengajian kita pukul 10 malam iaitu sambungan tadabbur surah Al-Mulk. Pada malam ni kita sambung bermula ayat yang ke-8 insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Zanita dan yang lain-lain, alhamdulillah. Ibu ayah, firman Allah Ta'ala surah Al-Mulk ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Takadu tamayyazu minal ghayz. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Raziwati. Alhamdulillah. Jadi ayat yang ke-8 daripada surah Al-Mulk Ibu ayah masih lagi menceritakan mengenai sifat neraka. Waalaikumsalam Kak Fazlin. Ibu ayah yang dirahmati Allah, sifat neraka ni mula diceritakan pada ayat yang ke-7. Ulang balik ayat 7. Sifat neraka pertama, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Neraka ni dia ada bunyi syahiqan, bunyi yang sangat menakutkan. Bunyi yang sangat menakutkan. Kemudian yang kedua sifat neraka ini adalah tafur, wahia tafur. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf ya. Jadi sifat yang kedua sifat neraka adalah tafur. Tafur maknanya apa tadi? Sifat dia menggelegak, panas. Dia menggelegak, panas, dan dia apa kita panggil? Menjulang-julang api dia menjulang-julang. Itu ayat yang ke-7. Ayat ke-8 masih lagi menceritakan mengenai sifat neraka iaitu takadu tamayyazu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Anisah, Kak Fazlin. Okey, apa dia sifat neraka? Takadu. Takadu ni terjemahnya hampir-hampir. Takadu daripada kada yakadu. Ibu-ibu yang belajar bahasa Arab dengan saya, takadu dipanggil fi'il muqarabah. Fi'il yang memberi makna dekat-dekat, hampir-hampir. Cuba tengok terjemah ibu ayah, betul tak terjemahnya? Hampir-hampir. Waalaikumsalam Ibu Zainal. Cuba tengok terjemah masing-masing, betul tak? Hampir-hampir ataupun makna lebih kurang ya? Kan betul kan? Hampir-hampir. Ibu Zanita, Kak Siti. Okey. Jadi takadu di sini hampir-hampir. Neraka itu tamayyazu. Tamayyazu. Ibu ayah yang belajar bahasa Arab dengan saya, tamayyazu ini daripada bab tafa'ul. Asalnya tatamayyazu. Dia ada 2 ta. Asalnya tatamayyazu, dibuang 1 ta jadi tamayyazu. Okey. Hampir-hampirlah neraka itu tamayyazu. Tamayyazu maksudnya pecah. Pecah ataupun retak. Apa terjemah ibu ayah? Apa terjemah tamayyazu dalam Quran terjemah ibu ayah? Pecah ke berkecai, Kak Siti, betul. Berkecai pun boleh. Lagi yang lain?
Sama tak terjemah? Apa terjemah yang lain? Terbelah. Terbelah, pecah berkecai. Okay, dari ramai yang terjemah Qurannya terpecah. Okay, boleh insya-Allah. Oh, Ibu Rohaida, meledak. Meledak pun boleh. Maksudnya Ibu Ayah, dia macam ni. Bila satu benda, satu bekas, dah panas sangat, menggelegak, menjulang-julang, yang dalam dia tu agak-agak benda tu boleh pecah tak? Satu benda, satu bekas, dalamnya dah padat, dah membuat-buat dalam dia. Maka dia boleh apa? Dia boleh meledak, dia boleh terpecah. Jadi tamayazu maksudnya pecah. Maksudnya apa Ibu Ayah? Neraka ni ketika itu sangat-sangat marah. Sifat neraka dia sangat-sangat marah dan membuat-buat kemarahan neraka itu hingga kan neraka itu boleh pecah. Hampir-hampir nak pecah. Macam itulah maksud dia. Minal ghaiz. Min kerana. Biasanya min terjemah daripada, tapi di sini min terjemah kerana. Kerana al-ghaiz. Al-ghaiz maksudnya bersangatan marah. Jadi Ibu Ayah, apa tujuan Allah jadikan neraka? Neraka Allah jadikan untuk menyiksa orang-orang yang tak beriman, yang kufur pada Allah Ta'ala. Jadi sebagai mentaati perintah Allah, maka neraka memang sifat dia macam tu. Sifat dia akan betul-betul marah kepada ahli neraka, dan marahnya neraka kepada ahli neraka seolah-olah neraka tu nak pecah tahan marah. Bukan tahan marah, pecah kerana sangat marah. Boleh faham tak maksud Ibu Ayah? Minal ghaiz tu? Faham semua insya-Allah ya? Maksudnya ai takadu au taqtaribu tataqatta'u wa yanfasilu ba'daha min ba'din min syiddati ghadabiha 'alal kuffar. Okay. Hampir-hampir saja neraka itu pecah ataupun terbelah antara bahagian-bahagian neraka itu kerana bersangatan marah kepada orang-orang kafir. Itu sifat neraka yang ketiga. Apa sifat neraka yang keempat? Kullama, setiap kali. Masih lagi ayat 8 ya. Tapi sifat neraka yang keempat dalam surah ini iaitu kullama, setiap kali. Ibu Ayah, kullama, setiap kali terjemah dia. Ulqiya. Ibu Ayah yang belajar bahasa Arab dengan saya, ulqiya ini fi'il madhi ma'ruf ke majhul? Ibu Ayah yang belajar bahasa Arab dengan saya ataupun yang tak belajar tapi tahu. Ulqiya ni fi'il madhi Ibu Ayah ya, tapi ma'ruf ke majhul ni? Ulqiya. Ibu-ibu yang belajar bahasa Arab dengan saya boleh jawab. Saya nak tengok Ibu Ayah ingat tak? Siapa ada Ibu Anisa? Siapa lagi ada? Ibu Zanita boleh jawab? Majhul, betul. Ibu Zanita, majhul ya. Majhul. Ini adalah fi'il madhi majhul. Maka Ibu Ayah, ibu-ibu yang belajar bahasa Arab dengan saya, fi'il majhul mesti terjemahnya dimulakan dengan apa? Mesti dimulakan terjemahnya dengan apa? Kalau majhul, mesti dimulakan dengan di. Kalau bahasa Melayu dipanggil kata kerja yang pasif. Dimulakan dengan di. Macam kita kata Ahmad main bola. Ahmad makan nasi. Nasi itu dimakan. Dimakan tu kita panggil fi'il majhul. Balik kat sini balik ya. Jadi iza ulqiya, kullama, setiap kali, ulqiya, dicampak. Setiap kali dicampak. Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah, kalau kita nak masuk satu rumah tapi kita dicampak masuk, itu kemuliaan ke kehinaan? Kita nak masuk satu rumah tapi kita kena campak masuk rumah tu. Satu kediaman kita kena campak, bukan kita dibawa elok-elok. Dicampak tu satu penghinaan. Jadi Ibu Ayah di sini Allah gunakan ulqiya, dicampak. Maksudnya satu penghinaan kepada ahli neraka. Mudah-mudahan saya dan Ibu Ayah semua tak jadi ahli neraka ya. Kullama, setiap kali, ulqiya, dicampak. Fiha, fi dalam. Hanya, ke dalamnya. Setiap kali
ulqiya, dicampakkan, fiha, ke dalamnya. Dijampak, siapa yang dijampak? Faujun. Faujun, satu kelompok, satu golongan, satu kumpulan. Jadi ahli neraka ni dicampak ikut dia punya kumpulan. Ada kumpulan dosa dia macam ni, maka dicampak satu kumpulan tu. Dosa ni yang macam ni pula berat dia, dicampak golongan tu pula. Kumpulan-kumpulan. Okey. Jadi buaya, faujun, kalimah singular, satu kumpulan. Kalau pluralnya, afwaj. Dalam Quran kita baca surah Iza aja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia datang kepada agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Ini ketika peristiwa Fatah Mekah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan. Satu kumpulan berapa orang tak, itu tak penting. Berapa orang tak penting. Yang penting dia berkumpulan-kumpulan. InsyaAllah ya. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kullama, setiap kali, ulqiya, dicampakkan, fiha, dalamnya, dalam neraka, faujun, satu kumpulan, maka ketika dicampak satu kumpulan, sa'alahum khazanatuha. Maka akan sa'ala. Ibu-ibu, sa'ala maksudnya bertanya. Cuma saya nak tanya ibu ayah yang belajar bahasa Arab dengan saya, sa'ala itu fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Boleh jawab. Ada Ibu Selamah, ada Ibu Siti Jumarah, ada Ibu Zainab, ada Ibu ramai lagi. Okey. Fi'il madhi, betul ya. Ibu Anissa, Ibu Selamah, ini adalah fi'il madhi. Ini adalah fi'il madhi. Okey, sekarang ni fi'il madhi. Okey, sekejap ya. Sa'ala. Cuba tengok terjemah masing-masing. Ada tak akan bertanya, ada tak kalimah akan ataupun bertanya saja? Ada tak terjemah? Mana-mana terjemah dengan akan, ada tak? Bertanya. Okey. Bertanya ya. Jadi ibu ayah, di sini sa'ala ini fi'il madhi, past tense. Past tense. Tapi digunakan, sekarang ni saya nak tanya ibu ayah, azab neraka ni dah ada belum? Hari kiamat dah berlaku belum? Ini cerita masuk neraka yang sebenar, bukan kubur dalam jadi lubang neraka ni, neraka sebenar ni. Dah berlaku belum? Belum lagi kan? Belum lagi. Sekarang ni yang ada azab dalam kubur, belum neraka sebenar lagi, ibu ayah. Kubur jadi lubang neraka. Tapi Allah gunakan, di sini Allah gunakan sa'ala, past tense. Dalam Al-Quran, bila Allah gunakan past tense, fi'il madhi, untuk benda yang belum berlaku, maksudnya ia pasti akan berlaku. Walaupun tak berlaku lagi, Allah gunakan past tense. Bermakna benda itu pasti berlaku. Jelas ya? Okay. Faham tak maksud saya ibu ayah? Sa'ala itu adalah past tense. Dia bukannya present tense. Dia past tense. Benda tu, kalimah itu untuk benda yang dah berlaku. Tapi sekarang ni, peristiwa ni belum berlaku lagi. Belum berlaku lagi. Tapi Allah gunakan past tense menunjukkan ia pasti berlaku. Jadi apa yang akan berlaku? Sa'alahum, akan bertanya, hum, kepada mereka, khazanatuha. Khazanatuha, khazanah. Khazanah. Khazanatuha ibu ayah. Apa terjemah ibu ayah? Apa terjemah khazanatuha? Apa terjemah ibu ayah? Isi neraka ke? Ahli neraka ke? Penjaga neraka. Bagus. Kak Zurina. Penjaga neraka. Maksudnya khazanah neraka ni bukan, dia adalah para malaikat yang ditugaskan menjaga neraka. Jadi macam ni ibu ayah ya. Ketika mereka dicampak ahli neraka ni, dicampak masuk ke dalam neraka, sebelum sampai ke dalam neraka lagi, ada malaikat yang duk jaga dan tanya mereka untuk sakitkan hati mereka.
untuk sakitkan hati mereka. Jadi khazanatuha, para penjaganya, nya tu neraka. Apa yang para malaikat jaga neraka tanya pada mereka? Soalannya, alam ya'tikum nadhir. Alam ibu nampak tak? Alam itu ada hamzah dan lam. Hamzah itu soalan, lam itu nafi. Maka terjemahnya akan jadi, mesti ada terjemah kalimah yang nafi dan soalan. Jadi alam mungkin terjemahnya bukankah ataupun tidakkah. Tidakkah. Cuba tengok terjemah ada tak? Tidak dengan kah. Apakah pakai? Apakah pun boleh. Apakah belum. Belum tu nafi. Pernahkah pun boleh. Okay. Jadi buayah mesti ada soalan. Kah kat situ. Kerana ada hamzah. Okay. Kerana ada hamzah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Alam ya'tikum nadhir. Tidakkah ataupun bukankah. Apakah belum. Ya'ti datang. Kum pada kamu semua. Nadhir. Pemberi peringatan. Nadhir maksudnya ibu ayah pemberi peringatan. Pemberi peringatan tu apa maksudnya ibu ayah pemberi peringatan? Di mana pemberi peringatan tu ibu ayah? Di mana maksudnya pemberi peringatan tu? Di mana? Di alam mana? Di dunia dulu. Di dunia dulu sebelum kamu semua mati dalam keadaan kafir, kufur pada Allah, kamu semua ni akan diazab pada hari ini. Dekat dunia dulu tak ada ke yang bagi peringatan? Saya nak tanya ibu ayah. Tanya ibu ayah ya. Sekarang ni satu orang, contoh misal kata satu orang sedang dibawa pergi ke tempat hukuman gantung. Dia akan digantung lagi 10 minit, dia akan digantung. Wal'ayazubillah kan. Gantung sampai mati. Ketika dibawa, diheret pergi ke tempat gantung, agak-agak dia dalam keadaan lemah ke tidak? Kaki dia lemah tak? Dia dalam keadaan takut ke dia gembira? Biasanya. Takut ke gembira ni nak mati lagi 10 minit ni? Lemah, lesu, longlai, tak ada semangat langsung. Lemah dan takut betul ibu ya. Lemah dan takut. Tiba-tiba yang jaga, tiba-tiba pegawai yang bawa dia tu, kan, sambil-sambil bawa tu ada seorang pegawai tanya, dulu masa dekat luar tak ada orang bagi warning ke? Kalau kau buat salah ni kau kena penjara, kau kena hukum gantung. Soalan itu ibu, kalau banduan akhir tu dengar, agak-agak dia dengar soalan tu dia makin dia nak jawab ke ataupun dia rasa makin sakit hati dia. Dia dah lah dah nak mati tanya soalan macam tu pula. Agak-agak dia rasa macam mana? Selesa tak dengan soalan tu? Soalan tu dah tak boleh buat apa dah. Dia dah dihukum. Makin sakit hati ibu kan? Makin sakit hati. Aku ni dah lah nak mati tanya pula soalan macam tu. Bagilah semangat sikit. Tanya soalan macam tu pula. Itulah ibu-ibu ayah ahli neraka, hinanya mereka, wal'ayazubillah. Mudah-mudahan kita tak masuk neraka, mudah-mudahan. Ketika dicampak, dah lah dicampak dalam keadaan hina. Sebelum sampai masuk dalam neraka, ditanya pula oleh para malaikat yang jaga neraka. Dulu dekat dunia tak ada orang bagi peringatan ke? Soalan itu bukan soalan nak tanya, tapi Allah perintahkan ditanya macam tu supaya sakit hati. Ibu ayah sifat neraka ni, dia tak pada Allah dan perintah Allah adalah sakitkan hati ahli neraka. Daripada sebelum masuk, dicampak lagi tu dah sakit hati dah. Sakit di hati. Nanti masuk neraka pula, sakit seluruh badan pula. Wal'ayazubillah. Jadi, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, cukup tak ayat ni jadi peringatan pada kita semua? Pada saya sendiri khususnya. Sifat neraka ni sangat-sangat menyakitkan. Neraka ni dia taat pada Allah. Allah perintahkan dia untuk siksa, sakiti hati ahli neraka, dia akan buat sungguh-sungguh ibu ayah. Wal'ayazubillah. Jadi mudah-mudahan saya dan ibu ayah semua dapat ambil peringatan pengajaran. Ya. Jadi itu ayat 8. Boleh satu ayat lagi? Ayat 9 boleh insya-Allah ibu ayah ya. Bersedia tak? Boleh? Sampai pukul 10.30? Bolehlah insya-Allah ya. Okey. Ayat yang ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Sadaqallahul Azim. Qalu jadi boya malaikat tanya macam tu, mereka sakit hati tapi mereka nak juga jawab. Qalu mereka kata, mereka jawab, okey. Ibu ayah, mereka jawab ni konon-kononnya bila jawab macam ni dia ingat malaikat nak kesian lah. Dia jawab macam ni, dia ingat malaikat nak kesian. Apa mereka jawab ketika dicampak tu, lepas ditanya oleh malaikat, mereka pun menjawab, qalu, mereka jawab, bala, bahkan. Maksudnya mereka mengakui. Mereka mengakui, bahkan, ya malaikat, ya, bahkan. Qad ja'ana nadhirun. Ibu ayah dalam bahasa Arab, ja'a maknanya telah datang. Tapi bila ja'a ni adalah fi'il madhi, past tense. Okey. Ibu-ibu yang belajar bahasa Arab dengan saya, kalau fi'il madhi sebelumnya masuk qad, maka memberi makna apa ibu? Ibu-ibu yang belajar bahasa Arab dengan saya, ja'a fi'il madhi. Kalau sebelum masuk qad, dia memberi makna apa? Takkid, bagus Ibu Zanita. Takkid maksudnya penegasan, bagus Ibu Selamah. Penegasan. Cuba tengok terjemah masing-masing. Ada tak? Sesungguhnya telah datang. Ada tak? Sesungguhnya ke, sungguh ke, telah datang. Sebelum telah datang tu ada tak penegasan? Cuba tengok terjemah masing-masing. Nampak? Ada sungguh. Ada terjemah sungguh. Yang lain ada tak? Yang lain? Ini Quran terjemah? Sesungguhnya Kak Siti. Dia mesti ada terjemah penegasan tu. Sungguh benar Kak Fazlin, bagus. Jadi mana datang makna sungguh tu? Kerana ada qad kat situ. Masuk pada ja'a tu past tense fi'il madhi. Siapa yang tak belajar bahasa Arab dengan saya ataupun di mana-mana tak apa, abaikan. Ya. Jadi sesungguhnya ja'a telah datang. Ja'a telah datang kepada kami. Siapa yang telah datang kat dunia dulu? Nazir, pemberi peringatan. Ada rasul yang datang, ada para ustaz, para ulama yang bagi peringatan, ada ahli-ahli jemaah dakwah yang datang bagi peringatan, di buku-buku, di TV, rancangan-rancangan agama bagi peringatan. Okay. Fakazzabna, lalu kami dustakan. Kami dah diberi peringatan dah kat dunia dulu. Dah diberi peringatan, kalau kamu buat macam ni nanti kena balasan. Kalau kamu langgar perintah Allah, kalau kamu tak beriman, nanti kamu akan dapat sengsara lepas mati nanti. Kami dengar semua tu, kami dapat peringatan. Tapi fakazzabna, kami dustakan mereka. Kami kata kamu semua bohong. Kami kata kamu semua penipu. Mana ada lepas mati azab? Tak ada azab. Lepas mati tak ada azab. Mana ada azab kubur? Mana ada hari kiamat? Lantaklah amal apa ni kubur masing-masing, biarlah suka hati kami lah, kan? Macam tu. Wa qulna, dan kami kata, wa qulna, qalu mereka kata, qulna kami kata. Siapa kami ni boy ya? Siapa kami yang dimasukkan? Ahli neraka yang sedang dicampak dalam neraka. Wa qulna, dan kami kata, ma nazzalallahu min syai'. Ma nazzalallah. Tiadalah, tiada, nazzala menurunkan. Allahu oleh Allah, min syai'in daripada sesuatu apapun. Kami kata apa? Orang kata ahli neraka ni, mana ada Allah turunkan apa-apa? Mana ada Allah turunkan wahyu ke apa ke? Kamu semua ni penipu, mengaku rasul, mengaku nabi. Macam tu. Boyah ya. In antum illa fi dhalalin kabir. Mereka kata apa? In antum illa. Ibu ayah, last sikit lagi. In, apa terjemah in asalnya? InsyaAllah. Apa terjemah in asalnya ibu ayah? InsyaAllah. Bukan tidak. Bukan sekarang Kak Fazlin. Sekarang memang terjemah tidak. Sesungguhnya inna Ibu Zanita. Jika bagus Ibu Selamah, Ibu Anissa. Jika. Jadi in asal terjemah jika di tempat lain. Di sini sikit lagi dah hujan dah ni.
Kalau in, ibu ayah, dalam Quran, kalau jumpa in, selang berapa kalimah jumpa illa, maka in memberi makna nafi, tidak. Baru terjemah tidak. Sekarang saya nak tanya ibu ayah, ada tak kalimah illa selepas in dalam berapa kalimah? Satu kalimah ke dua kalimah? Jumpa tak illa? Ada. Oleh kerana selepas in tu, selang satu dua kalimah jumpa illa, maka baru in terjemah apa sekarang? Apa terjemah in sekarang? Terjemahnya tidak. Tidak. Jadi in antum tidaklah antum kamu semua. Siapa yang kata ni? Ahli neraka ketika mereka di dunia dulu. In antum tidaklah kamu semua yang nak ajak kami kepada agama Islam ni, yang nak ajak kami beriman pada Allah ni, tidaklah kamu semua melainkan fi berada di dalam dhalalin kabir, kesesatan yang besar, kesesatan yang jelas nyata. Jadi ibu ayah nak kata apa? Dekat dunia dulu ketika para nabi, para rasul, para ulama, para ustaz, para guru, para pendakwah ajak dia pada agama, mereka kata apa? Mereka dustakan. Dan mereka kata Allah Ta'ala tidak hantar apa-apa pun. Dan mereka kata orang yang ajak kepada agama Allah ni dalam kesesatan. Sekarang mereka menyesal tak ibu ayah? Ketika dicampak tu, mereka menyesal tak? Mereka menyesal. Mereka ingat bila mereka jawab soalan malaikat, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang pada kalian pemberi peringatan? Mereka ingat last minute tu ketika dicampak dalam neraka, mereka jawab juga konon-konon malaikat nak kesian. Ibu ayah, malaikat tanya tu untuk tambah sakit hati ke pasal nak mereka merasa dikasihani? Malaikat tanya untuk sakitkan hati mereka ibu ayah. Jadi mudah-mudahan saya dan ibu ayah semua, kita sementara masih ada nyawa ni, kita sungguh-sungguh, saya cakap pada diri saya sendiri, sungguh-sungguhlah untuk kita taat pada Allah Ta'ala, taat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ibu ayah ya, dekat rumah kita sekarang ni, anak-anak yang tak sembahyang lagi, pastikan dia sembahyang dululah isyak ni. Kemudian ibu ayah, kita sama-samalah usahakan seluruh keluarga kita dapat jaga amal. Saya cakap untuk diri saya sendiri lah insya-Allah ya. Makin bertambah ilmu, makin bertambah amal insya-Allah ibu ayah. Setakat itu saja, minta maaf segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi